lagunya Maulaya. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. لولا الهوى لم ترق دمعا على ضلالي ولا أراقت لي ذكر البني Hiburan mendidik jiwa hati.
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsih, Subhanallah zinata arshih, Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsih, Subhanallah zinata arshih, Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsih, Subhanallah zinata arshih, Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsih, Subhanallah zinata arshih, Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsih, Subhanallah zinata arshih, Subhanallah midada kalimatih. Subhanallah adada khalqih, Subhanallah rida nafsih, Subhanallah zinata arshih, Subhanallah midada kalimatih. Selepas 24 tahun berjaya membangunkan 13 tahfiz terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa telah melancarkan projek terbesar mereka, pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada tahun 2025 ini akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jom bersama As-Sofa. Layari laman web dan FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang.
Sain Darby Plantation mempelawa rakyat Malaysia untuk mengisi pelbagai jawatan kosong di operasi peladangan kami di seluruh negara. Nikmati gaji bulanan, insentif serta pelbagai faedah dan kemudahan percuma seperti tempat tinggal yang selesa, subsidi bulanan, insurans dan faedah besaran demi masa depan yang lebih terjamin. Kehidupan bersama komuniti bahagia menanti anda. Hubungi kami melalui WhatsApp 019-255-6428 atau layari saindarbyplantation.com. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita bersiaran di petang Isnin ini, Alhamdulillah. Dan jadual kita untuk petang ini, kita kembali lagi bersama mendengarkan rancangan Vaksin Hati. Nak belajar bagaimana untuk terus kita nak susun, nak memperkemaskan emosi diri kita. Sebab apa? Emosi yang akan membawakan, memandu kehidupan kita ini, supaya dapat lalu dengan tenang dan tiada apa-apa nanti perkara yang tak baik berlaku kan. Sebab apa? Kita boleh elakkan dari sudut emosi, perasaan yang tenang, insya-Allah. Kita nak belajar bersama dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan petang ini kita nak bincang dengan tajuk membanding-bandingkan pasangan. Macam mana pula ni? Adakah kita nak bandingkan dari sudut almari baju antara pasangan kita, yang mana lebih banyak? Contohlah kan. Okay, kita akan tanya dengan Tuan Fazli Aziz kejap lagi. Seperti biasa, anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom kita berhibur dahulu. Kita nak bersama dengan lagu dari Fitri Klik. Okey, lagunya Epilog Seorang Manusia. Kembali selepas ini bersama rancangan Vaksin Hati, kekal bersama Radio IKIM. Kadangkala kita rasa diguna demi kepentingan mereka. Kadangkala kita rasa terhina, rasa kerdilnya di dunia, rasa bersendirian. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar
Astaghfirullahalazim. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh langit tak selalu cerah, tak selalu mendung. Senyumlah sentiasa, jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul. Indah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya dah kamu dikembalikan. Seorang sahabat bernama Abu Dahdah yang bertanya pada Nabi SAW, macam mana Allah Ta'ala hendak meminjam pada kita? Jawab baginda, ya boleh berlaku, ya Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah meminta Nabi SAW menghulurkan tangan Nabi. Lalu sebiasanya Nabi menghulurkan tangan, Abu Dahdah pun menyambutnya sambil berkata, ya Rasulullah, sekarang aku nak beri pinjam kepada Allah kebunku yang ada 600 batang pokok tamar. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Abu Dahdah, sungguhnya Allah telah membayarnya dengan syurga. Sedang pendengar, kita lihat betapa hebatnya sahabat Nabi SAW. Seawal ayat ini diturunkan, Abu Dahdah tanpa lengah lagi dan tangguh terus menyahut janji Allah Subhanahu Wa Taala. Analoginya, jika kita memberi pinjam wang kita kepada orang, pastilah kita mengharapkan hutang itu akan dilunaskan bila sampai masanya. Maka Allah meletakkan dirinya seolah-olah berhutang dengan hamba-hambanya dan berjanji melunaskannya dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Sedangkan semuanya milik Allah. Dan hakikatnya kita tidak ada apa-apa hak untuk menuntut atas apa yang kita buat. Semuanya milik Allah. Dia yang memberi dan dia juga berhak untuk mengambilnya semula. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Negeri Sembilan 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Syukur Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di Destinasi IKIM bersama saya Syafiq untuk temankan anda waktu ini. Dan jadual kita di petang ini, kita nak bersama lagi dalam rancangan Vaksin Hati. Dan kita jemput sahabat-sahabat penonton, rakan-rakan pendengar untuk ke Facebook
Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM. Sebab apa, di situ anda boleh tonton juga secara langsung menerusi rancangan yang kita bawakan di petang ini. Dan untuk itu, rancangan Vaksin Hati, kita akan bersama lagi dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian saat ini nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang berbahagia, Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, apa khabar? Baik seadanya. Masya Allah. Hari ni secara solo Betul. Tapi tumpang semangat DJ Mona bersama-sama juga ni, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah sama-sama. Alhamdulillah. Ya, itulah Tuan. Walau apa pun Tuan, doa kita juga untuk Tuan semoga berada dalam keadaan baik, sejahtera. Dan nak ucapkan tahniah juga Tuan atas kehadiran ahli keluarga yang baru dalam keluarganya tu. Masya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kan. Sebab bukan apa, jarak masa tu 9 tahun. Masya Allah. Maknanya anak yang kedua 9 tahun. Dah umur 9 tahun. Maknanya 9 tahun jarak masa tu dah. Jadi Alhamdulillah, Allah rezekikan lagi. Allah. Moga berkat kan. Pesan para asatizah juga, kalau ada ahli keluarga yang baru tu, moga buka ruang lagi yang baik-baik untuk kita semua. Juga kita doakan kepada sahabat-sahabat yang sedang tonton juga kan. Ada yang sedang menanti hari kelahiran anak kan, dan ada yang mendoakan untuk kehadiran anak. Kita doakan yang baik-baik juga. Amin, insya-Allah. Moga Allah permudahkan semuanya, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Yang seronok juga petang ni Tuan bersama kita untuk nak teruskan lagi perbincangan kita, macam mana yang kita boleh nak memperbetulkan kesilapan. Kita tak nak cari salah, kita nak cari yang terbaik, jawapan yang terbaik untuk kita betulkan. InsyaAllah Tuan, kita nak teruskan dengan perbincangan petang ini berkaitan membanding-bandingkan pasangan. Masya Allah. Terima kasih yang dah mula komen di Facebook Live. Ada yang bertanya, Tuan, kalau banding-bandingkan pasangan ni, banding macam almari baju ke Tuan? Baju abang, baju sayang lebih banyak daripada baju abang. So macam mana nak selesai ni? Adakah kena tambah? Banding juga tu. Jadi jom Tuan, kita mulakan sedikit Tuan sebagai mukadimah di awal ni, bagaimana tajuk ni yang kita boleh buka laluan-laluan perbincangan untuk mencari solusinya. Terima kasih. Silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada DJ Syafiq, terima kasih kepada DJ Mona, walaupun tak bersama dengan kita pada petang ini, saya sangat yakin hatinya bersama dengan kita. Hatinya insya-Allah. Semangat. Maknanya penerbit kena tahu semua benda. Dan juga saya nak meraihkan semua sahabat-sahabat pendengar dan juga yang menonton di Facebook dan juga yang mendengar di dalam radio. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. DJ Syafiq, sebelum saya berkongsi berkenaan dengan tajuk kita membanding-bandingkan pasangan, yang mana merupakan 12 kesilapan komunikasi rumah tangga. Saya nak imbas balik begini. Pengalaman saya saya nak share sedikit lah. Sebab isteri saya pada kali ini, bila nak melahirkan anak yang kali ini, memang saya berada dengan dia sepanjang masa. Sepanjang masa lah, daripada waktu dia yalah, dengan sakit-sakit pun saya daripada Melaka saya terus balik. Terus balik, dan saya duduk dalam labor room daripada awal lah. Dan daripada awal tu, bila kita duduk, kita tengok, kita perhatikan setiap detik kesakitan yang dialami tu. Allah. Kan, saya ingat Syafiq kan, bila kita duduk dalam tu, kita perhatikan wajah isteri kita, bagaimana cara dia menahan sakit. Kan, nak cerita pun bukan orang boleh faham. Kan, suami duduk sebelah bukan boleh faham pun bagaimana betapa sakitnya seorang isteri merasai kesakitan contraction tu kan. Maknanya setiap masa tu, setiap saat tu, setiap detik tu kan. Kemudian makin lama makin bertambah sakit. Saya duduk kat tepi tu, saya pegang tangan, saya baca zikir-zikir dan sebagainya kan. Jadi membuatkan saya termenung. Antara waktu yang paling diingini oleh seorang wanita untuk bersama suami ni bila? Kan, saat-saat seorang isteri memerlukan suami ni bila? Pada saya lah, bila saya duduk, bila saya berada di sisi itu, saya rasa inilah saat yang paling isteri sangat memerlukan seorang suami. Betul. Kan, saat nak melahirkan anak. Sebab apa? Anak yang dikandungkan ni anak suami. Kan, anak kita bersama. Bahkan inilah anak yang kita nantikan bersama. Bahkan inilah hasil daripada rumah tangga kita bersama.
Kan? Jadi sebab tu saya kata, kalaulah tidak ada kekangan, kalau boleh duduklah dalam bilik labor room bersama-sama, temanlah, zikirlah, bacalah apa saja sekalipun. Bukan apa, untuk inilah salah satu tanda kita memberikan sokongan, tanda kita bersama. Maknanya isteri kita tidak memikul seorang keadaan tersebut, tetapi secara bersama. Betul. Kan? Dan setiap kali bila saya fikir macam ni, setiap kali kita nak buat benda yang tak elok lah, bila kita ingat balik isteri kita punya susah payah, sakit kan. Sakit tu bersalin satu part, lepas bersalin tu sakit lagi. Allah. Menanggung kesakitan lagi. Ya. Kan, sebab itu bila saya ingat balik je lah, kalau kita tengok kenapa Nabi mengutamakan, bukan mengutamakan lah, maknanya Nabi sebut siapa orang yang paling patut dibuat baik, ummuka 3 kali baru pergi pada ayah kan. Nak cerita sebab kesakitan yang dia alami itu banyak. Jadi hari ni saya rasa masa sentimental sikit lah nak cerita. Bukan apa, saya nak cerita tentang kepada para suami, para ayah sekalian. So kita kalau isteri membebel banyak-banyak pun, ingat balik kesakitan dia melahirkan anak, kita macam tak apalah, dengar je lah, layan je lah, sabar je lah, kan. Tapi dengan kesabaran tersebut sebenarnya menyebabkan kita apa, rumah tangga kita akan makin elok dan makin baik, insya-Allah. Kan, sebab pengorbanan yang dibuat tu, saya rasa kalau seorang suami menanggung ataupun mengandungkan anak, Allah, tak tahan kita. Kan, tak tahan kita, tak payah banyak lah kan. Allah, Tuan. Kita orang calak kita sikit pun nak menggaduh, bukan lain macam lah kan. Allah. Apatah lagi kalau sakit je tahan macam tu, sekali je mengandung, lepas tu dah tak lah. Ya Tuan. Kan? Okey. Bukan limah lain sikit, tapi saya berbalik pada cerita kita terus sekalian. Jadi sebab itu terus sekalian, okey, andai kata bila kita menghargai pasangan, insya-Allah kita tidak akan membanding-bandingkan. Itu yang penting. Sebab apa? Membanding-bandingkan ni satu benda yang saya rasa mungkin dia berlaku secara tak sengaja, mungkin juga berlaku secara sengaja. Mungkin niatnya untuk memotivasikan pasangan. Abang tengok tu, dia tu buat macam tu, bagus betul dia tu. Abang patut buat macam tu. Abang ni macam ni. Niatnya mungkin untuk memotivasikan, tetapi terkadang dia boleh menyebabkan membunuh motivasi pasangan, merendahkan kan. Apatah lagi kita bandingkan, awak tahu tak, saya punya ex dulu layan saya macam raja tau, datang dengan awak, saya jadi hamba awak, contoh kan. Membandingkan pula dalam keadaan dengan bekas tunang ke bekas power. Bahkan saya ada satu kes Syafiq, dia membandingkan dengan bekas isteri dia. Allah. Akan membandingkan dengan bekas isteri dia. So ada yang membandingkan dengan bekas suami dia. Begitulah lebih kurang. Tapi nak cerita ni, membandingkan ni adalah sesuatu yang tidak sihat. Kenapa saya kata benda ni berbahaya dalam rumah tangga? Kerana ianya adalah salah satu petanda bahawa rumah tangga kita ni sedang menuju ke arah kehancuran. Kenapa? Sebab pandangan kita, sudut mata kita, sudut pandang kita, apa yang kita tengok sekarang ni semua benda yang tak baik je lah. Sebab tu kita suka membanding, sebab kita nampak benda yang tak baik tu. Kan? So dan akhirnya biasanya perbandingan yang kita buat pula, kalau kita tengok, kita banding apa? Kita biasanya akan membandingkan kelebihan orang lain dengan kelemahan pasangan. Itu biasa berlaku. Jarang kita banding kelebihan pasangan dengan kelebihan orang lain. Tak. Kan? Kita banding, abang ni lebih bagus lah, abang ni gini kan. Lepas tu dia banding pula dengan kelebihan orang lain. Dia tak jadi perbandingan. Sebab perbandingan dia mesti ada satu lebih, ada satu rendah. Kan? Itu baru berlaku perbandingan. Jadi biasanya kita akan bandingkan apa? Kalau kita bandingkan pasangan kita, kita akan bandingkan kelebihan orang lain dengan kelemahan pasangan kita. So itulah yang tak bolehnya sebenarnya. Ini yang akan menyebabkan banyak benda akan berlaku yang akhirnya menimbulkan sakit hati, terasa hati dan sebagainya. Saya ingat saya akan pergi lebih detail sekarang selepas ini. Kenapa kita sebenarnya tak boleh? Saya kata tak boleh nak membanding-bandingkan ni. Sebab apa? Dia ada kesan-kesan dia. Kan? Saya ingat begitulah kot. Tapi hari ni memang saya slow and steady sikit lah. Pertama sebab hidung tu sumbat. Amin. InsyaAllah. Dan kalau laju sangat nanti kan lemah saya kan lemah dia. Okay, Wallahualam. Amin, insyaAllah. Semoga baik-baik dalam perjalanan perancangan kita untuk edisi hari ni, insyaAllah Tuan. Okay, kita berehat seketika, bagi Tuan tarik nafas kejap. Sebab lepas ni pun kita dapat juga soalan-soalan di talian WhatsApp konti kita aktifkan di awal tadi, iaitu talian WhatsApp kita 01129004 Anda boleh tanyakan soalan dan kita akan tanyakan bersama dengan Tuan Fazli Aziz, insyaAllah. Okay, kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM dan kita akan kembali selepas ini. Kekal bersama Radio IKIM. Allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jika Anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan Anda. Janganlah Anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh. Untuk pertemuan di petang ini, kita dalam rancangan Vaksin Hati bersama dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bincang dengan tajuk petang ini iaitu membanding-bandingkan pasangan. Di awal tadi, Tuan dah berikan mukadimah kepada kita bagaimana tentang hargai itulah dia bergerak kepada nanti dia jadi lain pula nanti sebab tak hargai kan. Dan bila ada kelebihan, mulalah pula kita nak bandingkan dengan kekurangan. Macam itulah kalau kita hidup dalam pasangan ni Tuan, kita ada tengok kalau bumi dan bulan dan bintang, bumi dan langit hitam dan putih, semua ada pasangan kan. Jadi bagaimana Tuan untuk nak kukuhkan lagi Tuan emosi kita, diri kita ni, supaya banding-bandingkan dengan pasangan ni kita dapat susun dengan baik. Silakan Tuan. Okey. Baik, terima kasih Raja Syafiq. Sebenarnya kenapa kita tak boleh membanding-bandingkan? Pertama, tak adil untuk membandingkan. Kenapa saya kata tak adil? Saya bagi contoh macam ni. Syafiq suka makan apa? Tu tanya soalan. Laksa tiba. Suka makan laksa. Satu lagi? Satu laksa, satu lagi? Nasi kandang.
Tiba. Nasi apa? Nasi kandak. Takkan nasi kosong kot. Nasi kandak. Nasi kandak kan. Okey. Allah. Nasi kandak dan laksa. Kan? Dua-dua sedap kan? Betul. Kan? Boleh tak kita bandingkan laksa dan nasi kandak? Tak boleh, lain resepinya, lain rasanya. Lain resepinya, lain rasanya, lain kumpulan pemakanannya. Betul kan? Kan? Masing-masing sedap tak? Masing-masing sedap. Masing-masing ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan. Kan? Kelebihan laksa apa? Mungkin pada kuahnya. Kelebihan nasi kandak dia tak berkuah, tapi dia punya dia punya apa dah letak. Dia dah punya ayam kan. Kari dia tu kan. Ya Allah, sedap nak bincang petang ni. Allah. Kan? Kan nak ceritanya apa? Dia tersendiri. Lain. Betul. Jadi dua, dan sebab kita tak akan dapat membandingkan antara kita dengan pasangan. Kenapa? Dia tidak akan jadi adil pun. Sebab apa? Pasangan kita yang halal sekarang contoh kan. Okey, katakanlah kita bandingkan pasangan kita sekarang dengan bekas suami kita dulu. Ataupun kita bandingkan isteri kita sekarang dengan bekas isteri kita dulu. So masing-masing dibesarkan dengan cara berbeza. Masing-masing ada budaya dalam keluarga yang berbeza. Masing-masing cara sikap perangai berbeza. Jadi macam mana kita nak bandingkan? Kalau kita nak bandingkan, mestilah dengan kadar ataupun dengan keadaan yang lebih kurang sama baru kita boleh bandingkan. So pertamanya, jadi kenapa kita tak boleh bandingkan? Pertama, sememangnya ianya tidak adil untuk dibandingkan. Yang kedua, kenapa saya kata tak boleh nak banding? Sebab kesan kepada kita bila kita asyik membanding adalah kesan kepada emosi kita. Kita akan merasa perasaan kita, cinta kita pada pasangan yang ada sekarang akan jadi pahit. Dia akan jadi pahit, dia akan jadi kurang manis. Kenapa? Dia begini. Contoh kita kata kita bandingkan pasangan kita ni dengan siapa? Katakanlah dengan bekas suami kita dulu. Kan kita bandingkan suami kita sekarang dengan bekas suami kita dulu. Okay. Jadi kita rasa suami kita dahulu bagus. Begini bagus dia. Begini kan. So, bekas suami kita dulu rajin tolong bantu kat dapur. Kan. Bercakap pun lemah lembut, puji kita selalu kan. Bila kita duduk saja dia suka peluk kita. Contoh, dia suka bergurau. Suami sekarang tak buat semua benda tu. Kan? Okey. Baik. Jadi kita pun kata abang kena jadi macam ni, kena buat macam bekas suami saya begini. Okey. Baik. Tapi apa berlaku? Kalau kita rasa bekas suami kita dulu lebih baik, soalan saya kenapa kita diceraikan? Dia ada 3 benda tu kan yang saya sebut tadi. Okey, ini baik, ini bagus, ini bagus. Tapi kenapa kita berpisah dengan dia? Kerana mungkin ada benda yang tak baik berlaku. Sebab tu kita berpisah. Kan? Sebab tu kita mungkin diceraikan. Atau mungkin kita yang minta cerai, kita minta fasah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tu saya kata, bila kita banding, dia jarang dia akan berlaku perbandingan yang adil, perbandingan yang sebenarnya seimbang. Tak. Biasanya kita akan banding, macam contoh tadi kan, kita banding dengan bekas suami kita. Bekas suami kita tu kita tengok kelebihan dia, 3 kelebihan tadi. Pasangan kita pula yang halal, kita tengok kelemahan dia, kita tak tengok pula kelebihan dia. Itu masalahnya. Sebab tu pada saya, jangan membandingkan. Tapi Cik Fazli macam mana saya nak beritahu, tapi saya suka dia, bila kalau suami saya sekarang buat macam tu. Betul, cakap terus terang. Abang, saya suka abang buat saya macam ni. Tak payah bandingkan. Sebab bandingkan tu untuk apa? Kan? Bandingkan. Kalau contoh kita nak suami kita buat begini ataupun kita nak isteri kita, saya kena sebut juga isteri yang cakap, dia kata Cik Fazli asyik orang perempuan dia kena. Tak sebab mentang-mentang dia Mona tak ada hari ni. Tak okey. Kita bagi tahu pasangan kita, suami kita ke isteri kita, kita walaupun kita sebenarnya kita bandingkan dalam kepala kita, suami aku dulu buat macam ni dulu kan bestnya kan, isteri aku buat macam ni bestnya, aku nak juga pasangan aku sekarang buat macam tu. Cakap terus terang. Fokus kepada tingkah laku tersebut. Tak payah banding. Tak perlu bandingkan pun. Kan. Baik. Dan yang ketiga, adalah kerana apa tahu? Kenapa kita tak boleh bandingkan? Jangkaan kita akan jadi tidak realistik. Kenapa saya kata tidak realistik? Sebab apa? Dia macam ni. Setiap manusia ni unik dan tersendiri. Kan? Hatta kita kata duduk dalam satu keluarga pun, adik-beradik kita perangai lain-lain. Betul. Betul tak? Dalam satu keluarga tu maknanya dibesarkan oleh mak ayah yang sama, budaya yang sama, itu pun perangai lain-lain. Nak lebih dahsyat lagi bandingkan dia. Okey, yang kembar pun, walaupun kembar rupa lebih kurang sama, dia akan ada karakter yang berbeza. Tetap tak sama. Jadi setiap manusia unik dan tersendiri. Dan bila kita berkahwin dengan manusia juga, kan? Manusia, maknanya pasangan kita juga unik dan tersendiri, takkan sama.
Kan, unik dan tersendiri. Dan sebab itu rumah tangga kita unik dan tersendiri juga. Sebab itu jangan bandingkan rumah tangga kita ni dengan orang. Tak sama. Kan? Sebab apa? Individu yang ada dalam tu pun tak sama. Kan? Sebab itu bila rumah tangga kita ni unik dan tersendiri, kita cari kebahagiaan dengan cara kita tersendiri. Kan? Kita bina kebahagiaan kita dengan cara kita tersendiri. Kita bina kebahagiaan, kita berkongsi perasaan, emosi, kita urus emosi dengan cara kita dalam keluarga kita di lain. Peraturan dah lain, budaya dah lain. Sebab itu penting untuk kita fokus kepada kita. Jangan sibuk dengan benda yang lain. Ya? Okey, baik. Yang keempat, tuan-tuan sekalian. Ya, tiba-tiba terasa nak bersin pula ni. Maafkan saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Yang keempat, kenapa kita tak boleh membandingkan? Kita akan menyebabkan pasangan kita dia akan rasa tak berguna. Kan? Yalah, sebab contoh pasangan kita masih asyik sebut tentang orang lama. Pasangan kita masih sebut tentang contoh bekas isteri dia lah. Kan? Hatta maaf saya sebut tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin isteri kita mungkin dah meninggal. Kan? Jangan bandingkan isteri kita yang baru ni dengan isteri yang lama, jangan bandingkan. Sebab apa? Pasangan baru dia akan terasa. Benda ni banyak berlaku. Kan? Ada isteri yang mesej saya, dia kata nak tanyakan macam mana Cik Fazli saya nak buat. Saya kata kenapa? Suami saya ni isteri dah meninggal, jadi dia kahwin dengan saya. Tapi sekarang ni walaupun dia kahwin dengan saya nampak dia lebih sayang dan fokus dia pada anak-anak dan mak dia saja. Saya ni rasa macam tak disayangi. Kan? Sebab tu kadang-kadang saya nak pesan juga, anda mungkin mengalami kehilangan. Jangan berkahwin baru selagi anda tidak bersedia untuk menerima orang baru dalam hidup anda. Kan? Jangan kahwin lagi. Kalau anda masih lagi tak boleh move on, masih lagi tak boleh nak melupakan. Kan? Tapi Cik Fazli, dengan berkahwin dah baru saya dapat melupakan. Buat keputusan itu dulu, baru kita kahwin. Maknanya, ya Allah, aku buat keputusan ni, aku nak kahwin untuk aku move on, aku nak bina hidup baru, aku nak ada nak bahagia dengan isteri baru nanti. Barulah kita kahwin. Sebab selagi itu tak, sebab apa kita akan menganiaya orang lain. Sedangkan isteri yang baru kahwin dengan kita tu sebenarnya nak bahagia dengan kita, tapi hidup kita, memori kita, cara kita, perasaan kita masih lagi pada orang yang lama. Jadi itu jadi ketimbang masalah juga. Okay, yang kelima, tuan-tuan sekalian, kenapa jangan membandingkan? Kerana bila kita membandingkan, kita akan gagal melihat kebaikan. Kita akan gagal melihat kebaikan. Kan? Kita akan gagal melihat kebaikan pasangan kita. Kan? Yang sememangnya ada kelebihan, ada banyak kelebihan. Kadang-kadang, maaf Syafiq, dalam kes isu-isu rumah tangga kan, kadang-kadang dia bergaduh dengan pasangan, suami isteri bergaduh dengan pasangan. Dia kata isteri aku ni tak bagus. Sebenarnya orang luar yang menanti nak minat dekat isteri dia ramai. Kan? Sebab apa? Sebab kita gagal melihat kebaikan isteri kita. Sedangkan orang luar tu ramai yang nak mengorak, layang, nak dia, kalau kita ambil bahasa mudahnya begitulah kan. Maknanya kelebihan yang orang luar nampak pada isteri kita, kita sendiri yang tak nampak. Jadi kita yang rugi sebenarnya. Kan? Sebab apa? Kita gagal melihat kebaikan. So melihat kebaikan ni, dia bukan hanya kita kata berlaku secara automatik. Tidak. Dia mesti dilatih. Dia mesti memilih untuk melihat kebaikan. Kan? Ya Allah, aku nak lihat kebaikan isteriku. Ya Allah, aku nak lihat kebaikan suami aku. Bantulah aku untuk lihat kebaikan-kebaikan yang ada. Kan? Jadi bila kita buat pilihan untuk melihat kebaikan, kita akan terjumpa tak benda yang tak best. Ada terjumpa, tetapi kita tak besarkan. Dia macam ni lah Syafiq kan. Syafiq tiba-tiba teringat, ya Allah, minat betul dengan BMW X3 contoh. Oh, nak bawa kereta mewah kan. Amin. Kan contoh, bila masuk je jalan raya, dia akan ternampak kereta tu je. Ya Allah, ramai pula yang pakai kereta ni. Asyik nampak kan. Asyik nampak. Pernah berlaku macam tu? Pernah. Itulah dia. Sebab apa? Kita dah membuat pilihan apa yang kita inginkan. So sama juga dalam rumah tangga. Memilih untuk melihat kebaikan, insya-Allah kita akan terjumpa dengan banyak kebaikan pasangan kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Di awal ni kita dah dapat begitu jelas tentang perkara yang perlu kita lihat dari sudut membanding ni. Mungkin kita perlu kurangkan, ataupun ada juga mungkin membandingkan ni yang boleh membantu memberikan lagi laluan pasangan hidup ni mungkin lebih baik, mungkin juga kan sama-sama boleh belajar. Tapi yang kebanyakannya seperti apa yang tuan cakap tadi,
kita perlu lihat dari sudut kekurangan ataupun keburukan dekat situ. Janganlah kita merendah-rendahkan pasangan kita pula, sebab Allah berikan yang terbaik ni untuk kita kan. Jadi kita teruskan dengan pasangan kita ini. Dan untuk itu juga Tuan, kita dapat soalan daripada sahabat pendengar kita, namanya Wan. Mohon bimbingan Tuan Fazli, saya belum berkahwin, salah ke saya membandingkan pilihan hati saya? Kejap lagi Tuan akan berikan pandangan, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika. Dan rakan-rakan pendengar, buat anda kekal bersama IKIM. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kekal bersama Radio IKIM. Diriwayatkan bahawa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zara qabri aw qala man zarani kuntu lahu syafi'an aw syahida, wa man mata bi ahadil haramain ba'athahu Allahu minal aminina yaumal qiyamah." Barang siapa menziarahi kuburku atau barang siapa menziarahiku, nescaya aku akan menjadi pensyafaatnya atau saksinya. Dan barang siapa mati di salah satu dari dua kota suci, nescaya akan dibangkitkan Allah dari golongan yang aman di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Ibnu Asakir dengan sanad yang baik meriwayatkan hikayat dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu telah mengambil keputusan untuk menetap di Syam waktu zaman kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sesudah beliau menyertai pembukaan kota Baitul Maqdis. Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak berapa lama dari itu Sayyidina Bilal telah bermimpi bertemu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda kepadanya, "Kenapa engkau menjauhiku ya Bilal? Belumkah sampai masanya engkau datang menziarahiku ya Bilal?" Maka terbangunlah beliau dari mimpinya dengan sedih, gemetar dan bimbang, lalu segera menunggang kenaikannya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah beliau terus pergi ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menangis dan menyembamkan wajahnya ke kubur baginda. Datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, maka dipeluk cium keduanya oleh Sayyidina Bilal. Kedua cucunda Nabi itu pun berkata kepadanya, "Hai paman kami, ingin benar kami mendengar kembali adzan seperti yang paman laungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ini dahulu." Permintaan itu dikabulkannya. Beliau naik ke bumbung Masjid Nabawi lalu berdiri di tempatnya dahulu. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegarlah kota Madinah. Apabila beliau melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, gegaran itu bertambah kuat. Apabila beliau melaungkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, keluarlah wanita-wanita merdeka dari balik tabir-tabir mereka seraya tertanya-tanya, apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kembali? Demikianlah sejak pemergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilihat begitu ramai lelaki dan wanita menangis di Madinah lebih dari hari itu. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi Ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu, dan riwayat kisahnya pula dinukil dari kitab Tarikh Dimashq karya Al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu anhu. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur, jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Subhanallah. Bila kemau menjauh, kau ingat siapa untukkan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur anda sedang bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di petang ini menerusi rancangan Vaksin Hati. Kita sedang bersama dengan Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan petang ini kita bincang dengan tajuk membanding-bandingkan pasangan. Saya tertarik juga dengan kata-kata sahabat pendengar kita yang sedang tonton di Facebook Live IKIM FM dari Puan Sarifah Kasim. Katanya, benar Tuan Fazli, jika kita sayangkan pasangan, kita tidak akan membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kecil hati nanti. Tak nampak katanya. Masya Allah. Dan juga Puan Natra Muhammad Yusof, kata beliau juga, berhentilah membandingkan pasangan kerana perbandingan itu sangat sakit, dan bersyukur dengan jodoh yang Allah telah tentukan kepada kita. Itu yang penting tu. Masya Allah. Tuan, kita sambung sikit lagi Tuan sebelum kita dapat jawab soalan. Silakan.
Baik, jadi oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, saya sambung sikit lagi lah. Sebab itu kita jangan membandingkan, dan apa yang kita boleh buat sebenarnya untuk tidak membandingkan, bagaimana kita nak buat. So pertama, fokus kepada diri. Fokus kepada diri kita. Instead of kita nak membandingkan pasangan, kelemahan pasangan tadi, kita fokus juga sebenarnya apa yang boleh kita perbaiki diri kita. Kan, sebab diri kita yang banyak kelemahan kerana kita mengharapkan sesuatu yang tidak ada pada pasangan ada pada pasangan. Siapa yang salah? Pasangan kita tak ada benda tu ataupun kita yang duk mengharap? Siapa yang salah, kan? Jadi oleh sebab itu pada saya, daripada kita menyalahkan orang lain sedangkan kita tidak boleh mengubah orang lain, kita takkan mampu mengubah orang lain. Kita hanya mampu menginspirasikan perubahan orang lain. Kita hanya mampu menyediakan suasana yang memudahkan ataupun membantu perubahan orang lain. Tapi adakah dia benar ke berubah? Kita tak tahu. Itu satu. Jadi oleh sebab itu fokus pada diri. Apa yang boleh kita buat? Pertama, betulkan harapan kita. Betulkan harapan kita. Kadang-kadang kita mengharap sesuatu yang tidak realistik. Kan, bila kita mengharap sesuatu yang tidak realistik, harapan kita terlalu tinggi, maka kita yang akan kecewa. Bila kita akan kecewa, maka kita akan sakit hati, kita akan rasa rendah diri, kita akan rasa kesakitan itu adalah kita yang punya. Kerana apa? Kerana harapan kita. Sebab itu rendahkan harapan. Rendahkan harapan, banyakkan doa. Kan? Okey, pasangan kita ada kelemahan. Betul, saya akui pasangan kita memang ada kelemahan. Kita pun ada kelemahan. Jadi fokus kepada kelemahan, memperbaiki kelemahan diri kita. Pada masa yang sama, kita juga boleh berbincang untuk memperbaiki kelemahan bersama. Kan? Sebab rumah tangga kita, rumah tangga bersama. Jadi kita memperbaiki kelemahan, pasangan kita juga kalau dia ada kesedaran, dia baiki kelemahan, maka keuntungan itu adalah kita bersama. Sebab itu pada saya, tuan-tuan sekalian, kita kena fokus kepada diri kita lebih banyak berbanding kepada pasangan. Okey, kelemahan pasangan ada, tetap ada, kita akui. Tetapi jangan jadikan itu sebagai satu sebab untuk kita buat benda yang tak elok dan yang tak baik lah. Kenapa aku curang? Kerana engkau lah yang macam ni kelemahan. Tak, jangan letakkan itu. Sebab apa? Ubah diri kita. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, apa nak buat? Bantu pasangan untuk buat perubahan. Dia kena bantu. Kan, bantu perubahan. Bila pasangan nak berubah, kita kena bagi moral support, kena bagi sokongan moral, kena bagi cadangan, bantuan. Perubahan ni sebenarnya kan, walaupun kecil, tetap satu perubahan. Kan? Perubahan ni walaupun kecil, tetap satu perubahan. Contoh, dulu pasangan kita bila lepas makan, tinggal pinggan tu atas meja je. Lepas kita tegur abang ni, tolonglah bang, saya ni penat juga bang. Kan, kalau boleh abang tolonglah angkat pinggan tu letak kat dapur. Perubahan yang dia buat apa? Dia angkat pinggan, dia letak kat dapur. Dia basuh tak? Dia tak basuh. Dia letak je kat dapur. Tapi perubahan tak? Perubahan lah tu. Okay. Cuma perubahan itu perlu kita bantu lagi untuk apa? Untuk ke arah itu. Kan? Kadang-kadang pasangan kita nak buat contoh, bila nak basuh pinggan, sabun pun tak ada apa semua, kita sediakan semuanya. Bang, benda simple saja bang, kat sini kita beli yang sponge yang tergantung kat depan mata, depan muka tu, tergantung kat situ kan, dia tarik, dia sapu kan, sedikit sebanyak. Kan, membantu perubahan. Membebel mengubah tak? Belum tentu mengubah, tetapi bila kita bantu dari sudut apa? Fasilitinya, kelengkapannya, keadaannya, suasananya kan. Kita nak suruh suami buang sampah kan, tapi kita tak pernah letak sampah tu dalam tong elok-elok. Kita letak plastik sampah begitu je kan. Susah nak ikat apa semua kan. Jadi cuba susun elok, bantu perubahan. Jadi insyaAllah mungkin juga akan berlaku perubahan. Baik, yang ketiga teman sekalian, kita juga kena belajar untuk menghargai. Maaf, InsyaAllah. Silakan tuan. Baik. Tiba-tiba Cik Fazli menghilang. Orang dekat Facebook dia nampak apa saya buat. Okey. Yang ketiga tuan-tuan sekalian adalah kita kena belajar menghargai. Kenapa saya guna perkataan belajar? Belajar menghargai. Sebab nak menghargai pun sebenarnya kita kena belajar. Sebab suasana rumah kita, apa benda yang kita nak hargai, kita kena belajar lah. Kita kena cuba sesuatu, kena cuba satu persatu. Akan belajar menghargai. Sebab mungkin selama ini kita kurang menghargai, jadi kita belajar sedikit demi sedikit. So bila saya sebut belajar, dia merupakan satu proses. Bila satu proses, ada waktu kita terlupa, ada waktu kita teringat. Yang penting, consistently kita cuba buat untuk menghargai pasangan kita.
Kan, hargai perkara kecil. Terima kasih ni very powerful, Syafiq. Walaupun simple kan. Pasangan kita tolong ambilkan kicap kasih yang terima kasih. Biasa kan. Kan? Yalah, contoh-contoh yang simple-simple yang mudah-mudah kan. Kadang-kadang pasangan kita kata, bang, saya dah saya dah tolong abang ni kan. Terima kasih yang, I love you kan. Ringankan orang kata mudahkan, ringankan mulut kita untuk menghargai pasangan walaupun hanya sekadar perkataan terima kasih. Yang keempat, yang terakhir sekali adalah nak tak nak, paling penting kita kena bincang, kena communicate. Sebab kalau benda kita tak puas hati, memang kita kena bincang dan communicate. Apa maksudnya? Kena duduk dengan pasangan, yang abang suka kalau saya dapat buat macam ni. Boleh tak yang bantu abang buat macam ni? Cakap terus terang. Kan, tak payah sarkastik, tak payah sindir-sindir, tak payah bandingkan, terus fokus kepada apa tingkah laku yang kita nak buat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Okey, itu dia beberapa solusi yang tuan dah berikan kepada kita untuk sama-sama kita boleh buat dan juga kita amalkan untuk tidak membandingkan, tidak menjatuhkan juga antara pasangan kita. Itu penting tu, menjaga juga maruah masing-masing dan juga tahap hati jiwa masing-masing, insya-Allah. Baik tuan, terus kita dengan soalan seperti apa yang kita bacakan sebelum kita berehat tadi. Ada sahabat kita namanya Wan, nak mohon bimbingan Tuan Fazli. Katanya saya belum berkahwin. Salah ke saya membandingkan pilihan hati saya ni? Macam mana tuan? Silakan. Dia sebenarnya kan, kalau sebelum berkahwin, dia berbeza selepas berkahwin. Ini pandangan saya lah. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin dia tak bersetuju. Pada saya, selagi belum berkahwin, buatlah pilihan. Dalam memilih mungkin anda ada kriteria. Jadi anda ada kriteria tersebut, maka buatlah pilihan. Kan, tidak salah membandingkan sebelum kahwin. Sebelum membeli pun, kalau kita buat perbandingan, kalau belum beli barang, beli kereta, kan, nak beli kereta jenama A, jenama B, kita banding dulu sebelum buat pilihan. Tapi setelah membeli, loan dah lulus, dah bayar deposit, maka selepas berkahwin kita kena belajar pula menerima segala kelebihan dan kekurangan. Yang mana yang boleh diperbaiki, kita perbaiki. Sebab orang Kelantan boleh sobek, boleh modify. Kan? Tetapi ada perkara tak boleh. So terimalah seadanya. Tapi sebelum berkahwin, kita berhak buat pilihan. Kita berhak untuk menilai, kita berhak untuk melihat apa kelebihan. Cuma janganlah bercinta bagai nak erak, lepas tu tiba-tiba tukar yang lain. Itu cerita lain. Saya nak cerita ni dalam keadaan kita memilih. Ada calon-calon kan, 2-3 orang kita kenal. Kita hanya kenal-kenal begitu, mungkin berkawan sikit sebanyak kan. Nak buat pilihan, maka kita masih berhak buat pilihan selagi belum berkahwin. Wallahu a'lam. Okey tuan, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Ada sahabat kita bertanya, bagaimana jika kita membandingkan pasangan dengan perangainya semasa awal-awal perkahwinan dengan dia yang sekarang. Contohnya dulu dia tak pernah cakap kasar, dan sekarang berbeza. Sekarang ni cakap lain pula. Macam mana tuan? Okey, ini satu perbandingan yang menarik sebenarnya, yang sepatutnya kita bagus untuk kita perhatikan. Di sini datangnya konsep muhasabah. Kan, refleksi diri. Kita bandingkan kita diri sekarang, dulu dan sekarang. Apa perubahan yang berlaku? Kan, adakah perubahan bertambah baik atau tak tambah baik? Dulu mungkin sebelum kahwin kita ni panas baran, lepas berkahwin ya Allah jadi penyayang. Perubahan yang baik tu. Kan, kalau nak dibandingkan dulu dengan sekarang, kita masih buat perbandingan, tetapi bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. So dia tidak menyakitkan tau. Sebab apa? Kita berbanding dengan diri kita. Bahkan perbandingan dengan diri sendiri sebenarnya adalah salah satu cara untuk nak kita perbaiki diri. So dalam keadaan sekarang, membandingkan kalau kita katakan pasangan kita, kenapa abang dulu awal perkahwinan tu macam baik sangat, tak pernah cakap kasar, kenapa abang jadi kasar sekarang? Kan, kenapa saya rasa saya nampak abang macam kasar sekarang? Tanyalah. Sebab tu saya kata kena communicate benda ni. Sebab apa benda yang, sebab kadang-kadang, maaf saya sebut, sebahagian orang lelaki kadang-kadang dia jadi kasar. Kenapa? Dia ada benda yang dia tak puas hati, dia nak protes, dia tunjukkan dengan tingkah laku agresif. Tapi masalahnya bila kita tanya, tak nak cakap terus terang. Sebab tu saya pesan juga kepada orang lelaki terus terang. You tak suka, you cakap tak suka, communicate lah. Dan sebab tu bila kita balik kepada ilmu asas komunikasi, kita communicate ni untuk apa? Nak sampaikan mesej, maklumat, info, nak mempengaruhi. Kan? Supaya pasangan kita buat perubahan. Jadi kalau you tak cakap, macam mana pasangan nak buat perubahan? So benda macam ni memang nak kena tengok lebih detail lah. Cuma ni kalau kita bandingkan antara kita dan dulu, ini satu perbandingan yang harusnya dilakukan oleh kita semua. Adakah kita
sebenarnya lebih baik berbanding dengan keadaan dulu. Kalaulah kita banding, kita rasa kita makin teruk, maka sedarlah diri, buatlah perubahan. Masya-Allah. Allah. Pastinya kita nak banding ke arah kebaikan lebih baik daripada sebelum-sebelum ini, dan itulah pengajaran dan juga pembelajaran kehidupan kita, insya-Allah. Tuan, sedikit tuan di hujung ni kata-kata akhir dan juga kesimpulan, silakan. Tuan-tuan puan sekalian, saya ingat macam inilah, hidup kita ni, setiap orang ni Allah jadikan unik dan tersendiri. Maka bila kita kahwin dengan dia, maka kita kena bersedia untuk menerima segala kelebihan, kekurangan dan kelemahan seseorang. Kelemahan ni ada benda yang boleh diperbaiki, ada benda yang tak boleh diperbaiki. Perkara yang tak boleh diperbaiki, usah kita marah-marah dan rasa kecewa. Tetapi belajarlah redha dan menerima. Tetapi perkara yang boleh diperbaiki, maka kita kena usaha secara bersama. Jangan mengharapkan pasangan merubah secara sendiri tanpa kita juga sebenarnya memberikan sokongan dan dukungan. Baik. Jadi oleh sebab itu, teman sekalian, itu pertamalah. Dan yang kedua, bila bercakap tentang soal membandingkan, maka bersyukurlah kita pada Allah kalau kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Kan? Pasangan kita ada perkara-perkara yang baik, bersyukurlah. Kenapa? Masih lagi ada kebaikan pada pasangan kita. Jadi bila kita bersyukur dengan itu, insya-Allah Allah tambah lagi lah. Dan seperti macam saya sebut, kita bukan hanya membiarkan saja, kita juga berusaha secara bersama mencipta lebih banyak kebaikan, keindahan dan juga keseronokan kebahagiaan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Amin. InsyaAllah semoga mendapat kecapi lagi sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawadah, warahmahnya di situ, insyaAllah. Tuan, apa yang kita ada hari ini, kita terus tingkatkan lagi kebaikan dalam kehidupan, tambah-tambah antara pasangan dan juga keluarga, insyaAllah benda-benda baik juga akan bersama kita. Terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat baik pada petang ini, insyaAllah moga menjadi kefahaman untuk kita semua, dan kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang pula dengan kisah-kisah dan juga situasi yang boleh kita sama-sama susunkan emosi perasaan kita, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan. Jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Terima kasih DJ Syafiq. Baik Tuan. Okey, Syafiq juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton juga di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM, dan kita akan teruskan lagi perbincangan ini menerusi di setiap hari Isnin petang. Okey, kalau anda yang nak tonton semula boleh terus ke Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Buat anda kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Islam and Pandemics, Lessons from COVID-19 is the new book published by IKIM. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to address issues arising from COVID-19 pandemic from the Islamic perspective by harmonizing rational and traditional knowledge. The book demonstrates that knowledge derived from Islam provides guidance to the human mind in navigating the various challenges and problems posed by the pandemic. Get your copy right now for just RM20 at ikimniaga.my or call 03-6204-6388 or 389. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda, seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila layari laman sesawak IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Hiburan mendidik jiwa hanya